Hai, selamat menonton belajar CSS untuk tutorial membina responsive website menggunakan HTML5 dan CSS. Dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membina layout seperti di skrin sekarang. Okay, ini adalah sebuah laman web yang responsif dengan besar skrin web browser yang dipilih. Okay. Pengguna hanya perlu scroll ke bawah sahaja. Okey, tak ada horizontal scroll bar di bawah ini. Sekarang kita akan bina bahagian atas dulu yang terdiri daripada nav, dan dalam dia yang hijau ni adalah top nav. Okey, saya nak tunjukkan perbezaan dokumen HTML5 dengan HTML biasa. Okey, ini adalah file HTML biasa. Okey, declaration untuk doc tag dan juga charsetnya adalah panjang tapi kalau kita memilih HTML dan di sini kita ambil HTML5, okey, declaration dia adalah lebih mudah. Sekarang kita savekan file ini kepada home. Kemudian kita wujudkan file CSS. Kita savekan sebagai my style. Kita masukkan file HTML, file CSS tadi ke dalam file HTML. Ini adalah coding untuk kita panggil file CSS ke dalam file HTML. Pastikan kita save file kita ya. Saya tunjuk balik. Dekat sini kotak ini kita namakan dia sebagai nav. Dia adalah elemen dalam HTML5. Okey. Top nav ni kita bagi ID. Okey. Kalau kita nak confirm apa HTML5, kita boleh tengok dalam W3 School. Kat sini ada senarai HTML5. Okey. So tadi kita ambil nav. Nav sesuai apabila kita nak letakkan navigasi. Okey, ini adalah rule bagi nav. Kita letak sementara height dia 50. Background color dia seperti berikut. Color tulisan warna putih. Yang ini pula adalah kita nak content kita nanti di tengah browser. Okey, jadi kita namakan dia top nav, padding top 10, max width 1200, margin left, margin right, auto. Okey, sekarang kita akan panggil dia di dalam HTML. Okey, bila kita nak panggil nav dan top nav, okey, nav kita panggil. Okey, sebelum tutup nav di bawah ni, kita akan panggil top nav, ID top nav, sebab top nav ada di dalam nav. Okey, so kita buat sedikit ini kandungan top nav. Okay, kita cuba preview. File save all file save all. Tutup dulu ini. Okey, kita dapati ini kandungan top nav ni berada di tengah. Kat sini adalah kotak top nav dengan lebar dia 1200. Okey, kita biarkan dulu ruangan navigation. Okey, kita teruskan dengan ruangan banner. Okey, ini yang besar adalah kita namakan ID dia sebagai banner. Dalam dia untuk ketengahkan kita nama dia ID dia banner in. Okey. Ini adalah coding untuk banner. Okey, banner kita buka ID banner, background kita ambil background image untuk belakang, kemudian background position dia kita nak dia center. Okey, kemudian top align dia rapat ke atas. Okey, kemudian kita tutup, kita panggil banner in. Okey, background dia image banner tersebut, height 351, size banner, max width ni kita nak dia responsive, margin left, margin right dia adalah auto. Okey, untuk panggil banner di bawah selepas nav, so kita panggil div id banner. Okey, sini adalah tutup dia, penutup id banner. Okey. Kemudian di dalam ID banner ni ada gambar banner. Okey. Jadi ini hasil dia.
Seterusnya kita nak buat kotak selepas banner. Okey, kotak yang besar ni kita nama dia header. Okey. Di dalam header ada header in untuk kita tengahkan. Okey, ketengahkan kotak dalam ya. Okey, kemudian dalam tu ada kotak tips. Itu 3 kotak yang ini yang berada secara terapung. Okey, sekarang kita masukkan rule bagi header. Okey. Header adalah codingnya untuk rule dia, top align dia kosong, max width dia adalah 1200. Okey. Margin dia tak perlu yang ini ini tak perlu. Okey. Kemudian bila kita letakkan background color je, dia sama dengan body lah. Okey, kita sebenarnya tak letak body kesalahan kat sini. Kita patutnya ada rule bagi body kita. Sekejap Kita perlu masukkan rule body dahulu. Body, kita tentukan margin dia, and then font family Century Gothic, background color. Okey. Kita tengok hasil dia. Ini warna background dia. Okey. Bagi kotak header, dia akan guna warna background. Kemudian header in, max width dia kita buat 1100, margin top 30, bottom 30, margin left auto, margin right auto, background color. Okey, kemudian kotak tips tu, yang 3 tu, float dia adalah float left. Okey, margin top 20, margin bottom 20, border radius ini untuk kita curvekan sikit di bahagian tepi, margin right 10, margin left 10, padding 15, max width 300. Okey. Kalau kita nak ringkaskan tulisan ni, okey. Okey, kita boleh ringkaskan cara menulis margin. Margin 20 px sebab bottom top dan bottom dia sama. Kemudian margin right left dia adalah 10. So 10 px. Yang atas ni kita boleh buang. Okay, untuk kita panggil kod CSS di dalam file HTML, jadi kita akan panggil header ya. Header adalah elemen dalam HTML5, jadi kita panggil header. Dia selepas penutup ID banner. Okay, kita panggil di sini. Kemudian kita panggil header in. Okay, sebelum tutup header in, dia ada div class tips. Okay, ada 3 kali ya. Okay, kita boleh letak apa-apa dalam kandungan ni. Tips 1. Okay. Kemudian kita juga ada tips yang kedua. Kita nak letak 3 kotak dalam kat sini. Okay. Kemudian kita ada tips yang ketiga. Okay. Jadi yang ini adalah penutup bagi header. Yang ini adalah penutup. Ni adalah penutup bagi div header in. Ini adalah penutup header. Okay. So ini adalah hasilnya. Sekarang ni kotak yang pertama kita nak masukkan gambar. Okay. Begitu juga dengan kotak-kotak yang lain. Dia akan ada gambar, dia akan ada penerangan. Okay. Gambar ni kalau kita tengok sekarang ni, gambar dia saiz besar. Sekarang kita akan ada 3 gambar. Okay. Kita akan masukkan gambar dahulu. Kita masukkan 3 gambar. Kita dapati gambar dia besar. Dia akan besar dan tak seragam. Untuk kita standardkan menggunakan CSS, kita perlu tambah coding kelas gambar. Okay. Untuk kelas gambar, okay, kita tambah sikit. Dot gambar, buka semicolon, column, background position, kita nak center. Kita nak height dia 150 px. Kita bagi saiz tinggi dia. Okay. Kemudian kita nak tulisan yang yang kita nak masukkan ni, kita nak dia berada di bawah gambar. Okay, sekarang kita nak formatkan tulisan tips ni. Okay, tulisan tips ni supaya berada di bawah. Kita akan bagi sebagai kelas. Okay. Kelas dia sebagai tips details. Jadi kita boleh tutup span. Begitu juga dengan yang lain, kita tambah yang ini dekat bahagian tulisan tu. Okay. Untuk
tips details ni, rule dia adalah, untuk rule-nya, class tip details, tips details display dalam keadaan block. Kita nak text dia align center. Text decoration dia, kalau dia ada hyperlink, dia adalah tiada hyperlink. Kemudian margin dia 10px untuk top dengan bottom. Left right dia adalah auto. Padding dia 5px bagi top dan bottom, kosong bagi left and right. Font weight dia kita nak normal ya. So ini adalah hasilnya. Jadi kita boleh masuk ayat Lorem Ipsum untuk kita nampak kesannya. Kita akan preview yang kita dah buat, kita dah modify. Kita akan preview. Kita nampak dia macam lari ke kiri. Kita kena baiki sikit coding kita. Kita perlu tambah dekat sini adalah margin left auto dan right. Kita tambah margin left auto, margin right auto. Kita savekan dan kita preview semula. Bila kita baiki tadi, kita dapat hasil dia. Seperti yang kita nak lah. Kotak tips ni berada di tengah-tengah web kita. Kita perhatikan design kita. Dalam kotak tips ni juga akan ada butang lagi. Jadi kita kena wujudkan kelas untuk butang ini. Kita gunakan span. Kita akan masukkan butang lagi. Butang lagi tu dia berada selepas kotak kelas tips detail. So dia selepas ini. Dia selepas ini. Dia sini, kedudukan dia dekat sini. Kita namakan kelas untuk butang lagi itu adalah kelas more. Kelas more dan href lagi tutup A and then tutup span. Dan ini kita bubuh pada setiap kotak lah. Ni di sini dan di bawah ini. Untuk kelas more ni kriteria dia adalah seperti berikut Untuk kotak more, bahagian yang lagi tu, kotak tu, kita perlukan kelas more, display secara block. Background color dia adalah merah, tulisan dia adalah putih. Padding dia untuk kita jarakkan atas dengan bawah dan juga kiri dan kanan. Kemudian ada float right. Border radius untuk kita curvekan dia 5px. Kita nak buat shadow dia, so 1px, 2px dan color berikut. Margin top dia, kita tak nak dia rapat sangat dengan tips details tadi tu. Jadi kita letak 15px dan kita letak clear both sebab dia ada float. Right? Kemudian kita buat pula rule class more sekiranya ada A. Seterusnya adalah more, class more A. Text decoration none, color putih. Class more A hover, color seperti berikut. Kemudian kita nak dalam kotak info details tu, kalau jumpa class more, display dalam bentuk block. Background color, padding 5, 20, float right, box shadow. Yang ini adalah coding yang akan saya bincangkan kemudian. So untuk kotak atas dia memadai sehingga more A hover. Ini adalah hasil sehingga kotak more tadi yang kita buat. Selepas kotak header, kita beralih kepada kotak highlight, ID highlight. Kemudian yang hijau ni adalah ID highlight in. Kita akan panggil kotak div ID highlight. Ini adalah tutup dia dan dalam dia adalah div ID highlight in. Ini dah tutup yang dalam dia. Yang dalam ni kita akan panggil selepas kotak header. Dalam ini kita akan ada satu lagi tajuk, iaitu Lorem Ipsum. Untuk kita buat tajuk sementara, kita tutup H3. Dan kat bawah ni kita akan ada perkataan Lorem Ipsum, kandungan dia.
Jadi kita akan format kotak ni supaya dia berada di tengah, dan H3 ini juga mengikut ketetapan yang kita nak dipaparkan di browser. Okay, jadi ini adalah coding CSS bagi kotak ID highlight. Okay, kita buat sedikit komen. Ini bahagian highlight. Okay. So kotak ni text align dia adalah center, height dia adalah 300, background color dia seperti berikut, warna kelabu. Okay, padding top dia adalah 20 px, padding bottom dia adalah 20 px. Kemudian highlight in pula, max width dia adalah 1200, text align dia adalah center, height dia adalah 300, padding top 20, padding bottom 20, margin left auto, margin right auto, color dia adalah warna kelabu. Okey, ini adalah untuk tulisan, kita formatkan dia kepada warna putih. Okay, bila kita preview, kita dapati layout ini macam dia lari ke atas. Okey, untuk pengetahuan, kotak di atas tadi ni dia ada float. Bila ada benda float, kita perlu clearkan float tersebut sebelum kita panggil kotak seterusnya. Okey, jadi kita perlu tambah satu lagi rule kat sini, iaitu rule dia, nama dia clear. Okey, di bawah ni kita tambahkan kita type .clr dan dia punya ni adalah clear post. Okey, bila kita buat rule ni, kita panggil dia dalam HTML selepas kotak header ni. Okey, ini adalah header, ini adalah header in. Okey, selepas header in ni, kita boleh panggil dekat sini supaya kita balancekan kotak float kita. Okey, kita savekan dan kita preview. Kita nampak kesan di sini. Bila kita preview, okey, kotak highlight ni dia dah ke bawah. Okay, saya cuba tukar di sini kepada tajuk highlight news, dan saya nak tulisan dia lebih besar. Jadi saya boleh tukar kepada highlight in H3, kepada font size. Okey, font size kita boleh tukar di sini. Okay, ataupun kita ubahkan lagi. Okay, dia lebih besar. Okay. Selepas kotak highlight, kita ada kotak yang untuk kita tulis isu kesihatan. Kotak ini saya namakan sebagai ID info, dan kotak di dalam dia adalah info details. Info ini kita akan ke tengah dia supaya dia berada di tengah browser, dan dalam ni tekan tempatkan 3 kelas, iaitu info details. Okay, ini adalah rules bagi kotak highlight. Okay, text align adalah center, height dia adalah 300. Oh, yang ni saya dah terangkan tadi. So clear dia clear both. Selepas kotak highlight, kita ada kotak info. Okay, kemudian kita ada kotak info details 3. Sekarang saya akan tunjukkanlah macam mana nak design supaya jadi seperti gambar ajar berikut. Okey, sekarang kita akan panggil kotak info selepas kotak highlight. Okey, kotak highlight kita panggil kotak info. Ini adalah penutup kotak info, penutup ID info. Okey, kemudian kita akan ada 3 kotak kat sini. Kotak div class info details 1, 2 dan 3. Kita boleh masukkan dummy data. Kotak 1, kotak 2 dan kotak 3. Sebabkan kotak ni dia adalah float, jadi kita akan tambah div clear class selepas kotak yang terakhir. Okey, kemudian kita nak masukkan tajuk dekat sini. Kita masukkan H3 isu kesihatan, dan kita perlu format lah. Okey,
Sekarang ni kita nak format supaya kotak-kotak ini berada floating, kiri semua dalam satu barisan. Alright. Ini adalah paparan yang lebih jelas lah. Okay. ID H3 kelas. Okay, titik akhir tutup. Okay. Sekarang kita akan panggil rule bagi kotak info tadi. So kita declarekan ID info, max width dia 1300, margin top, margin left, margin right, background color dia, okay, padding bottom 40, color tulisan, right. Kemudian info H3 untuk yang tulis tajuk tadi, isu kesihatan, color dia seperti berikut, and then font family dia adalah Century Gothic. Kemudian kita ada kandungannya, nanti kita akan pakai H2, color, font family Century Gothic, padding left 20. Untuk info details, okay, kita tak nak ada overflow. Kalau ada lebihan perkataan, dia tidak akan appear. Margin bottom kosong, max width 320, height 430, margin left right, okay, 2010, background color warna putih, float dia left, border dia kita nak ada radius ya, ada curve, and then padding dia 20 20 20 20. So kita boleh tulis sekali sahaja. And then border radius ni kita tak 25. Okay, kalau dah ada kat atas tu kita buang je. Okay, kemudian border ada border border dia 1px solid CCC. So kita boleh tengok hasil dia. Kita savekan dan kita preview. Kita menggunakan max width. Bila dia tak ada kandungan, dia akan nampak macam ni lah. Okay. Kita akan cuba masukkan kandungan sekarang. Kita replacekan kandungan kotak satu ni dengan ayat. Gitu juga dengan kotak seterusnya. Okay, apa yang saya cuba masukkan adalah untuk info details yang pertama, saya masukkan dummy ayat guna perkataan Laurel Isam. Begitu juga dengan kotak yang kedua. Dan kalau kotak yang ketiga, saya masukkan tajuk. Perlukah mengambil suplemen tambahan? Kemudian saya akan displaykan dalam bentuk blocks list di bawah ni. Okay, so saya akan bagi selepas tajuk ni, kita akan bagi kelas Okay, saya masukkan list di bawah ni, ULLI. Okay, dan hasilnya macam ni. Saya nak buang bullet ni dan saya nak setiap perkataan ni dia dalam satu bentuk blok. Okay, dan saya ada ayat di atas ni, saya nak tambah sikit. Okay, jadi saya perlu format ni sekali lah. Okay, dan untuk saya formatkan ni, saya perlu bagi UL ni satu dia punya kelas. Okay, saya bagikan dekat bawah ni, namanya span class supplement. Jadi saya tutup. Okay, nanti saya akan formatkan UL ni menggunakan kelas supplement. Untuk kelas supplement, saya akan tambah kelas supplement. Okay, text align dia saya nak dia di left, ada padding, color tulisan dia, dan font weight dia saya nak lighter. Kemudian bila dia jumpa supplement UL, saya nak dia display dalam keadaan block. Kemudian saya nak list style tag dia circle, padding top, padding bottom, dan border bottom ni ada dash 1px, color dia kelabu seperti berikut. So saya nak preview hasil dia. Okay, ini adalah hasil dia. Okay, sekarang saya nak masukkan tajuk kat sini menggunakan H3. Begitu juga dengan tajuk di kotak yang kedua. Okay, di dalam kotak ni saya boleh terus masukkan tajuk. Okay, begitu juga dengan kotak yang ini. Okay. Okay, so begini ya. Ini adalah hasil dia. Okay, seterusnya
Okey. Bila untuk info details more ni, kita akan masukkan display dalam blok, background color dia kita tukar warna, color tulisan, padding, float dia right, box shadow, border radius dan kita clearkan. Okey, untuk yang ada hyperlink, text decoration dia none, color dia warna kelabu. Kemudian begitu juga dengan hover, kita bagi dia warna lain. Okey, dan kita cuba tengok hasil dia. Okey, sebenarnya span ni dia akan berada salah, saya tak sepatutnya di sini. Okey, kita kena pindah dia di dalam ini. Info details ni Okey. Okey. Baru dia masuk elok. Okey. Save all. Okey, seterusnya sekarang kita akan buat footer. So ada footer dan juga footer in. Okey, footer selepas penutup info kita akan panggil footer. Okey, kita akan tulis hak cipta dan apa maklumatnya dan kita tutup footer. Okey, kita tidak perlu footer in ya, sebab kita boleh sebab dia satu je content dia. Okey, jadi kita boleh format dia supaya perkataan dia berada di tengah. Okey, ini adalah coding untuk footer. Untuk footer seperti berikut. Ada background color, color tulisan, text align, padding top, font size dan padding bottom. Ini adalah hasilnya. Okey, yang kita cuba buat tadi daripada mula tadi. Cuma yang untuk bahagian drop down menu ni boleh rujuk pada video tutorial bagaimana membina drop down menu. Okey. Tambahan lagi, okey, sebab saya akan tunjukkan macam mana web ini boleh jadi sebuah web yang responsif. Kalau kita tengok sini hasilnya, banner ni dia macam tak nampak keseluruhannya. Okey. Kemudian yang bahagian header, yang lain-lain, okey. So sekarang ni saya nak tunjukkan coding macam mana kita nak modify supaya bila browser ni kecil, dia akan gunakan coding untuk mengambil gambar yang bersaiz kecil. Okey, untuk buat jadi dia responsif, untuk tukar saiz banner, okey, kita perlu coding ini, add media only screen. Okey, bila screen tu kecil, banner akan menggunakan background yang sama. Okey, tetapi banner in dia akan menggunakan banner web small, gambar yang saiz dia kecil. Okey, background repeat, margin left, margin right auto dan height ni juga kita perlu tukar. Background position center. Okey, yang ini untuk apabila browser dikecilkan, saiz browser kecilkan. Okey, kalau kita tengok dekat atas masih ada lagi banner, coding bagi banner. Okey, dia menggunakan gambar banner web. Beza yang gambar dekat bawah ni. Okey, yang beza gambar dekat bawah ni. Okey, kita dah ambil gambar small. So gambar yang kita hasil tu memang kecil. Ini adalah hasil apabila kita kecilkan browser. Okey, bila kita besarkan dia akan guna gambar yang besar. Bila kita kecilkan dia automatik akan tukar kepada gambar yang kecil. Okey, bila kita scroll ke bawah dia menjadi satu web yang responsif. Itu saja penerangan saya berkenaan bagaimana menghasilkan responsive web template menggunakan HTML5 dan juga CSS. Saya harap apa yang disampaikan dapat membantu. Sekian, terima kasih.